Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So, cerita pada kali ni tentang seorang lelaki yang sangat-sangat digeruni di Amerika. Betul kata orang, siapa kita pada hari ini adalah siapa kita pada masa dahulu. Disebabkan keluarga yang porak-peranda, lelaki ini telah menjadi pembunuh upahan dan dia menganggap perbuatan membunuh itu adalah sebagai salah satu hobi dia ataupun minat dia. Dan dia ni akan selalu merasa ketagih untuk melakukan pembunuhan. Disebabkan dia suka membunuh orang, jadi dia telah diupah oleh mafia-mafia yang terbesar di Amerika. Dikatakan lelaki ini telah membunuh lebih daripada 100 orang. Disebabkan dia ni agak licik, jadi kebanyakan kes tuduhan membunuh ke atas dia telah dikukuhkan oleh pihak polis disebabkan pihak polis ni tak mempunyai bukti yang cukup. Jadi siapakah sebenarnya lelaki yang aku maksudkan? So without wasting any time, let's start it. Richard the Iceman ataupun nama sebenar dia adalah Kuklinski. So aku akan panggil dia dengan nama Richard sebab bagi aku kalau aku nak sebut Kuklinski tu banyak kali takut aku ni tersasul dan bersepah pula air liur aku nak sebut nama dia, macam agak berbelit sikit nama dia, jadi aku just panggil dia sebagai Richard. Jadi pada tahun 1935 Richard ni telah dilahirkan di New Jersey di Amerika. Richard merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Ayah Richard bernama Stanley Kuklinski dan mak dia bernama Anna. Ayah dia bekerja sebagai seorang buruh kereta api, manakala ibu dia pula, si Anna ini adalah seorang suri rumah dan tak bekerja. Ayah Richard seorang yang sangat kuat mabuk dan mak dia pula seorang yang sangat kuat pada pegangan agama. Masa diorang ni masih kecil-kecil, ayah dia selalu pukul Richard dan juga adik-beradik dia yang lain, dan diorang ni dijadikan sebagai tempat untuk ayah dia melepaskan kemarahan. Abang sulung Richard iaitu Florian telah mati pada usia 8 tahun disebabkan Florian ni kena pukul teruk dengan ayah dia. Tapi mak dengan ayah Richard ni sembunyikan punca kematian sebenar Florian, dan diorang cakap punca kematian abang dia yang sulung ni adalah disebabkan Florian tu terjatuh tangga kat rumah diorang. Richard ni mula menjadi tertekan disebabkan dia dan adik-adik beradik dia yang lain selalu menjadi mangsa dera kepada mak dan ayah mereka. Dan disebabkan penderaan tu, Richard ni telah menjadi seorang yang sangat agresif. Dia dikatakan suka menyeksa haiwan. Richard akan tangkap anjing dan kucing yang berkeliaran dekat rumah dia. Lepas dia tangkap, dia akan seksa binatang-binatang tu dan kemudian dia akan bunuh haiwan-haiwan tersebut. Masa dekat sekolah ada seorang budak lelaki ni yang memang suka sangat ejek dan bully Richard. Satu hari tu Richard nekat nak balas dendam dekat budak lelaki tu. Jadi Richard ni tunggu budak lelaki tu dekat tepi jalan. Bila budak lelaki tu lalu, Richard ni pukul budak tu sampai mati. Dan Richard pukul budak tu menggunakan batang besi daripada almari. Mungkin yang tempat sangkut baju tu kot. Jadi dia cabut benda tu, dia gunakan benda tu sebagai senjata dia untuk pukul budak yang selalu bully dia. Jadi lepas dia bunuh budak tu, dia pun rasa takut dan dia terus lari balik ke rumah. Masa tu dia memang gelisah sangat dan dia takut kalau ada polis datang ke rumah dia untuk tangkap dia. Jadi dia pun tunggu, tapi polis ni tak datang-datang. Sampailah masa hari yang ketiga, polis still lagi tak datang ke rumah dia untuk tangkap dia. Lepas tu Richard ni ada ternampak satu kesan bekas kapur yang dilukis oleh polis forensik dekat tempat dia bunuh budak yang suka bully dia. So start daripada situlah Richard ni rasa macam ada satu kekuatan yang meresap masuk ke dalam badan dia, ataupun satu kekuatan yang membuatkan dia lagi rasa semangat untuk bunuh orang. Masa Richard berada di grade 8, Richard ni kena buang sekolah. Lepas dia kena buang daripada sekolah tu lah, dia mula join dengan kumpulan gangster. Satu hari tu, Richard ni lepak dekat salah satu pusat snooker dan dia telah bergaduh dengan seorang lelaki. So masa pergaduhan tu, Richard pukul lelaki ni menggunakan kayu snooker sampai mati. Jadi start daripada kejadian pembunuhan yang kedua ni lah, Richard mula menjadi seorang pembunuh. Siapa je yang cuba cari pasal dengan Richard memang akan mati.
Dia bunuh mangsa dia pun ikut kepada mood dia. Kadang-kadang dia tembak, kadang-kadang dia pukul. So depends lah kepada mood dia macam mana hari tu. Selepas daripada tu, dia mula join dengan aktiviti jenayah rompakan, mengedar dadah dan juga kegiatan filem lucah. Jadi bila Richard ni dah terlibat dengan kegiatan-kegiatan jenayah ni, mafia-mafia besar ni mula nampak kehadiran Richard. Dan diorang ni dah mula kenal kelebihan Richard. Dia pernah diupah oleh mafia-mafia yang besar macam Gambino dan Genovese. Aku tak tahu nak pronounce macam mana. Jadi mafia-mafia ni upah Richard untuk menjadi pembunuh upahan mereka. Jadi bila mafia ni dia ada musuh dan dia nak bunuh musuh dia, dia akan upah Richard untuk bunuh orang tu. Disebabkan sikap Richard yang agresif, baran, ada kawan-kawan dan juga ahli kumpulan dia yang jadi mangsa pembunuhan Richard. Dia pernah bunuh seorang lelaki yang bernama Gary, dan Gary ni merupakan ahli kumpulan rompakan Richard. Dia bunuh Gary dengan cara dia paksa Gary ni untuk sedut kimia dan kemudian dia cekik Gary ni sampai mati. Dan kemudiannya mayat Gary ni telah dijumpai di sebuah motel pada tahun 1982. Pada tahun yang sama juga, Richard pernah bunuh seorang lelaki yang bernama Paul setelah Paul ni beli ubat daripada Richard. Tapi sampai sekarang mayat Paul ni masih tak dijumpai. Dan polis tak ada bukti nak tuduh Richard ni yang bunuh Paul. Walaupun Richard merupakan seorang pembunuh upahan yang sangat digeruni, ramai yang takut dengan Richard. Tapi sebenarnya Richard ni mempunyai keluarga. Perkahwinan pertama Richard telah berkahwin dengan Linda dan mereka ni telah dikurniakan 2 orang anak lelaki. Tapi perkahwinan mereka ni tak lama dan kemudiannya mereka bercerai disebabkan Richard ni ada perempuan lain. Pada tahun 1961, Richard ni kahwin pula dengan seorang perempuan yang lain iaitu Barbara dan mereka dikurniakan 2 orang anak perempuan. Jadi jumlah anak-anak Richard ni adalah 4 orang. 2 orang dengan bini dia yang pertama dan 2 orang lagi dengan bini dia yang nombor 2. Masa Richard ni berkahwin dengan Barbara, sebenarnya dia dah bunuh orang hampir 65 orang. Dan bini dia, si Barbara ni still tak tahu yang dia ni sebenarnya seorang pembunuh. Richard tipu isteri dia iaitu Barbara. Dia kata dia kerja sebagai seorang setiausaha dalam perniagaan keluarga Gambino iaitu mafia yang terbesar dekat Amerika. Jadi Barbara ni pun percayalah yang memang Richard ni kerja sebagai seorang setiausaha. Barbara ni telah kategorikan Richard ni kepada 2 karakter. Kalau mood dia baik, dia merupakan seorang yang sangat penyayang, seorang ayah yang happening dan dia akan penuhi semua kehendak keluarga dia. Maksudnya dia akan cuba tunaikan lah dan bagi kemewahan kepada ahli keluarga dia. Tapi kalau mood Richard tak baik, dia akan pukul bini dia dan dia akan cakap, kau milik aku. Maksudnya kalau dia cakap macam tu, mungkin dia boleh buat apa sajalah dekat bini dia tu. Dia juga pernah ugut Barbara. Kalau bini dia tinggalkan dia, Richard akan bunuh Barbara dan juga seluruh keluarga Barbara. Dan Barbara ni pun percayalah dengan kata-kata Richard sebab dia takut diri dia dan ahli keluarga dia kena bunuh dengan suami sendiri. Tapi sepanjang Richard ni menjadi seorang pembunuh, dia tak pernah bunuh wanita ataupun kanak-kanak. Richard ni sebenarnya seorang yang sangat hebat sebenarnya. Dia akan pisahkan kehidupan sosial dia dengan kehidupan peribadi dia. Maksudnya dia tak akan campurkan kedua-duanya sekali. So bagi aku, dia tu macam seorang yang profesional lah. Disebabkan sikap Richard yang profesional iaitu dia boleh bahagikan kehidupan sosial dia dan kehidupan peribadi dia, sampaikan jiran-jiran dia sendiri pun tak tahu yang dia ni sebenarnya seorang pembunuh. Dan ada juga jiran-jiran dia yang jemput Richard dan family dia datang ke rumah diorang untuk barbecue sama-sama. Aku rasa kalau diorang tahu, mungkin diorang tak berani kot nak invite Richard datang ke rumah dan bersuka-suka padahal dia seorang pembunuh bersiri. Pada suatu hari, kawan Richard telah berpaling tadah dan kawan dia telah berkomplot dengan pihak polis untuk menangkap Richard. Pada tahun 1986, pada pagi tu, Richard dengan isteri dia tengah breakfast iaitu tengah sarapan dekat rumah diorang. Dan pada masa tu, polis telah kepung rumah Richard. Masa polis kepung rumah diorang, barulah isteri dia yang si Barbara ni tahu yang sebenarnya suami yang disayang tu merupakan seorang pembunuh bersiri dan juga pembunuh upahan yang sangat-sangat wanted dan sangat-sangat ditakuti. Richard kemudiannya telah ditangkap oleh polis
atas 5 tuduhan membunuh. Tuduhan pertama ke atas Richard ialah dia dituduh membunuh George pada tahun 1980. George kena bunuh dengan Richard lepas dia jumpa dengan Richard untuk menjual rakaman video. Selepas tu mayat George telah dijumpai berada di dalam tong sampah. Jadi tuduhan yang kedua pula, Richard telah dituduh membunuh Louis Maskey. Dan Louis ni jumpa Richard pun untuk tujuan yang sama, iaitu menjual rakaman video. Mayat Louis kemudiannya telah dijumpai 15 bulan kemudian oleh pihak polis. Lama gila. Hasil bedah siasat telah menunjukkan bahawa mayat Louis tu sebenarnya telah dibekukan di dalam peti beku. Dan punca kematian Louis ni sebenarnya telah ditembak oleh Richard sampai mati. Disebabkan kes kedua ni lah, Richard telah digelar sebagai The Iceman. Masa Richard dekat penjara, dia telah ditembual oleh seorang wartawan. So dekat sinilah dia cerita dekat wartawan tu kenapa dan macam mana dia boleh bunuh mangsa dia yang berpuluh-puluh orang tu. Dia bagi tahu kenapa dia bekukan mayat-mayat tu dulu adalah disebabkan dia nak kelirukan siasatan forensik dalam menentukan bila sebenarnya mayat tu mati. Dia juga buang kuku, rambut dan juga gigi mayat tu sebab nak kelirukan identiti sebenar mayat tersebut. Ada juga mayat-mayat yang dibunuh oleh Richard ni, dia buang terus ke dalam laut dan ke dalam sungai. Korang bayangkan tak, masa korang tengah mandi sungai seronok-seronok, tiba-tiba ada satu mayat lalu. Okey lagi, tapi macam mana kalau yang jumpa tu adalah mayat yang sedang reput? Kali terakhir Richard ni berjumpa dengan isteri dia, masa tu dia dah ada penyakit kronik dan dia minta dekat Barbara tu untuk bawa seorang doktor bagi merawat penyakit dia. Tetapi Barbara ni tak nak dan tolak permintaan Richard. Mungkin disebabkan dia rasa tertipu kot. Sebab selama dia kahwin dengan Richard, dia tak tahu sebenarnya yang Richard tu pembunuh. Dan Richard tu dah tipu sepanjang dia kahwin dengan Barbara. Mungkin dia rasa terkhianati dan dia kahwin dengan seorang yang sangat-sangat berbahaya. That's why lah dia tak nak tolong Richard. Dan akhirnya pada 5 Mac tahun 2006, Richard telah mati di Hospital St. Francis, New Jersey pada umur 70 tahun. So apa pendapat korang tentang Richard ni, seorang pembunuh yang sangat-sangat digeruni dan dia boleh sembunyi identiti dia semata-mata untuk kahwin dengan Barbara. Betul lah orang kata cinta tu buta, right? Tapi janganlah sampai buta tak tahu latar belakang lelaki tu. Korang bayangkan dia kahwin dengan seorang lelaki yang sangat-sangat berbahaya. Okay guys, that's it for today dan aku harap korang suka video aku. Dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe di bawah. Dan kita akan jumpa lagi pada video-video yang akan datang.